KPM. Bil apa pula ni? Alamak, banyaknya. Tak bayar lagi. Tak kena buat kira-kira ni. Kena tulis, baru nampak dengan lebih jelas. Gaji RM4,500. Kereta sebulan RM900. Sewa rumah kejap. Tolak. Sewa rumah RM1,400. Tolak. Bil elektrik tadi RM200. Bil telefon RM200. Berapa je baki ni? Dah tolak-tolak ni. Makanan lagi. Belanja lagi. Petrol kereta. Maintenance. Rumah. Tabung kahwin. Hari tu hari shopping something. Alamak. Tak boleh jadi ni. Makin sikit je. Kena telefon Cikgu Azman. Tak tolong dia. Hello. Bukan. Sekejap. Cikgu Azman. Hello. Hello. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Saya ni Nisa. Saya ada masalah sikit nak minta tolong boleh? Nisa ni kalau telefon cikgu tak ada benda lain. Masalah je. Okey, kan apa pula kali ni? Minta maaflah Cikgu. Saya sebenarnya tadi buat kira-kira. Duit gaji saya dengan belanja bulanan saya macam tak cukup je. Macam sikit sangat je baki yang tinggal. Macam mana ni Cikgu? Banyak lagi komitmen saya kena bayar ni. Okey, tak apa. Nampak macam sedih tu. Sedih. Tak apa Nisa. Cikgu ada pesanan ni Nisa. Baik. Okey, Nisa siap-siap je kat rumah tu. Nanti ikut cikgu masuk kelas. Okey, Cikgu saya ikut Cikgu masuk kelas Okey. Cikgu jumpa kat sana. Saya ikut masuk kelas. Kejap kelas kat sana. Hai murid-murid di rumah yang sedang menonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas bagi mata pelajaran matematik bersama saya, Nisa K. Selama 1 jam ini, kita akan sama-sama belajar dari guru kita hari ini, iaitu Cikgu Azman Saad yang merupakan guru kanan sains dan matematik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3. Apa khabar Cikgu Azman? Kabar baik. Sihat Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Saya sihat, bersemangat sebab hari ini Cikgu Azman kata nak bantu masalah saya. Betul tak? Betul. Baiklah. Sebelum itu, kita hari ini dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina yang merupakan guru bahasa isyarat dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Baiklah, nampaknya murid-murid di rumah semua dah bersedia Cikgu Azman. Ya. Tetapi saya yakin saya tidak berseorangan hari ini. Sebelum kita tahu tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, siapa yang bersama-sama dengan kita hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, Nisa. Pada hari ini bersama dengan Cikgu dan juga semua murid-murid di luar sana, ada 4 orang pelajar daripada SMK Puncak Alam 3, seorang jejaka, 3 puteri. Okey, saya gunakan mereka seorang demi seorang. Baik. Di sebelah atas saya itu ialah saudari Amani Aisyah. Hai Amani. Okey. Sang jejaka adalah Miten Raj. Miten Raj, hai. Selamat datang. Sebelah bawahnya pula kita ada Dania Sofia. Yana Sofia, lambai-lambai sikit. Okay. Dan juga Nur Fatihah Sahira. Hai Fatihah, selamat datang murid-murid dari SMK Puncak Alam 3 ya Cikgu? Ya saya. Baik Cikgu, jom kita teruskan. Bagaimana Cikgu nak membantu masalah saya tadi? Silakan Cikgu. Okey Nisa, hidup kita ni penuh dengan cabaran. Betul. Okay, apatah kita sudah bekerja, kita dah ada gaji. Bila kita dah ada gaji, komitmen kita makin tinggi. Jadi kita kena pandai mengurus keuangan kita. Okay, sama ada mesti menguruskan pendapatan kita, belanjanya macam mana tu semua kena ambil tahu. Kalau tidak, apa jadi? Takut nanti kita hidup dalam keberhutangan. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada hari ini. Dan Nisa juga kena belajar supaya Nisa akan dapat mengurus keuangan Nisa dengan lebih baik supaya tidak lagi pening-pening, tak lagi takut-takut. Baik Cikgu, jom kita teruskan. Baik Nisa. Okey, pada hari ini, sebelum tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, nama saya adalah Cikgu Azman bin Saad, guru kanan sains matematik daripada SMK Puncak Alam 3, jurulatih utama Kebat Kebangsaan Matematik. Okey, tagline saya mudah saja Nisa. Nisa pun sudah tahu, anak murid pun sudah tahu, iaitu matematik itu kacang je. Kacang je. Okey. Terus pada hari ini, Nisa kena dengar betul sebab ini masalah Nisa ni. Betul. Contoh sebagai mudah saja Nisa. Katakan saya seorang guru
bergaji RM7,500 contohnya. Dan sebagai seorang guru, sudah jadi ketua keluarga, saya mesti ada tanggungan, ada perbelanjaan. Di mana contohnya setiap bulan saya akan belanja begini. Untuk pinjaman perumahan, untuk ansuran kereta, untuk bil elektrik, bil air, belanja dapur, minyak dan tol lagi. Macam-macam lain lebih banyak lagi. Agak-agak setiap bulan tu cukup tak cukup gaji saya. Mampu tak mampu saya membayar hutang tu semua. Baik. Jadi agak-agaklah sebagai masyarakat yang hidup di Malaysia pun di mana saja bila kita bekerja inilah pasal kita wang. Jadi bagaimana agaknya untuk kita menentukan kita ini cukup belanja ataupun tidak? Ya. Sebelum saya nak pergi lebih lanjut saya nak tanya murid-murid saya dulu. Boleh, cikgu. Mereka dapat pandangan mereka dulu. Bagaimana untuk menentukan sama ada saya ini bergaji cukup ataupun tidak setiap bulan? Silakan. Fatia dah angkat tangan. Silakan Fatia. Silakan. Dia kena tambah semua belanja. Lepas tu tolak dengan gaji bulanan. Baru tahu cukup ke tidak Terima ya. kasih Fatia. Nampaknya walaupun pelajar masih lagi sekolah lagi, mereka sudah tahu. Apatah lagi Nisa yang dah besar panjang ni, patutnya lebih tahu. Jadi begitulah caranya Nisa, di mana setiap bulan kita mesti pandai mengatur. Jadi untuk melihat macam mana cukup ataupun tidak dengan kita, first kali kita tahu berapa gaji kita. Contoh saya ni RM7,500. Kemudian belanja saya pula setiap bulan berapa? Saya tambahkan semua sekali. Tambahkan semua sekali, cukup ataupun tidak kita tengok. Bila saya tambah semua sekali, perbelanjaan saya adalah sebanyak RM6,400. Cukup tak cukup? Untuk lihat cukup ataupun tidak, tolakkanlah gaji saya dengan belanja saya. So didapati di sini bila saya tolak, masih ada baki lagi sebanyak RM1,100. Jadi apabila saya ada baki lagi, ini bermaksud aliran tunai saya positif. Maksudnya saya bagus. Baik. Nisa boleh faham ni saya? Faham. Murid-murid semua boleh faham ya? Coba bagaimana contoh begini? Masih konsep yang sama, cerita yang sama juga. Jadi kalau kita ada lebih belanja, maka macam-macam kita boleh buat. Contohnya simpanan kecemasan. Baik. Ataupun kita boleh bagi tambah daripada ibu bapa kita sebagai tanda penghargaan, kasih sayang kita pada mak bapa. Nak balik selalu komitmen pun sibuk juga. Betul. Jadi kita berilah tambahan sedikit pemberian. Itu kalau boleh, kalau sebab apa kita ada lebihan pembelanjaan. Jadi tetapi bagaimana kalau kes dah begini pula? Cerita yang sama. Kali ini gajinya RM6,000. Dan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ayah, seorang ibu, tanggungan lebih kurang sama je setiap orang. Ada rumah, ada ansuran kereta, pemberian ibu bapa, bil utiliti, belanja dapur, minyak tu semua lebih kurang sama je. Jadi contoh di sini, adakah pendapatan individu ini mencukupi ataupun tidak? Jadi agak-agak Nisa sekali pandang nampak macam cukup tak cukup? Nampak macam hampir cukup mungkin atau cukup-cukup. Boleh tak macam tu, cikgu? Tak apa Nisa. Kita buat sebetulnya yang adik Fatih sebut tadi, iaitu kita kirakan dahulu mula-mula perbelanjaan tetap dia. Baik. Kira semua Jadi RM6,250 ni adalah perbelanjaan setiap bulan. Banding dengan gaji dia. Bila kita tolak didapati bahawa gajinya kecil, belanjanya besar. Jadi di hujung bulan terhutang, tersangkut RM250. Jadi di sini dinamakan sebagai aliran tunai negatif. Jadi bila negatif, apa kita kena buat Nisa? Kita kena pandai-pandai mengurus kembali, mengadjust balik supaya tidak jadi macam ni berterusan. Jadi apa yang kita boleh adjust kat sini, murid-murid semua? Yang pertama sekali begini. Kita perlu kurangkan perbelanjaan yang kita tidak perlu. Baik. Apakah dia? Saya akan terangkan satu persatu ya di sini. Ataupun kita boleh buat kerja tambahan. Pagi pergi pejabat, malam jual di pasar malam contohnya. Ataupun kita buat begini contohnya. Jadi bila nak menguruskan kewangan kita, nak kurangkan apa yang kita perlu kurangkan, kita tentukan juga yang mana boleh, yang tak boleh. Baik. Yang boleh, yang tak boleh ni adalah yang mana bank minta setiap bulan. Jadi Nisa tak boleh nak kurangkan punya rumah kereta tak boleh. Betul. Bank memang minta banyak tu, tetaplah itu. Tak boleh sentuh. Jadi yang boleh disentuh ialah bil utiliti. Dengan cara kita berjimat. Hari ini buka 2 lampu, esok buka 1 lampu. Contohnya. Belanja dapur. Kalau dulu Nisa beli 2 ekor ayam, kali ini belilah 1. Kalau dulu belah 8, nanti belahlah 12. Penjimatan. Ataupun pergi kerja, bawa bekal. Ataupun minyak dan tol, caranya Nisa boleh berkongsi kereta. Ataupun naik kemudahan awam. Dah banyak kan ni. Dan juga, macam saya kata tadi lah, buat kerja lebih masa. Dan juga ataupun buat kerja sambilan. Itulah cara-cara yang kita boleh gunakan untuk membaiki pendapatan kita sekiranya negatif. Baik. Alright. Jadi Nisa, saya katakan sini, dalam hidup kita Nisa,
perbelanjaan kita janganlah lebih daripada pendapatan. Kalau lebih nanti apa jadi? Kita hidup dalam keberhutangan. Tak seronok hidup kita nanti. Betul? Kita akan jadi susah hati, Ya. betul tak cikgu? Betul, betul. Kita fikirkan belanja yang tidak cukup. Sekarang kita telah diberikan gambaran situasi apabila pendapatannya lebih daripada perbelanjaan bulanan dan perbelanjaannya lebih daripada pendapatan yang ada. Sekarang kita nak beristirahat seketika sebelum kita sambung perbincangan kita. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. Kita sedang membincangkan tajuk pengurusan kewangan dengan Cikgu Azman, tapi kita nak tahu apa pentingnya kita mengetahui tentang pengurusan kewangan. Boleh Cikgu terangkan? Okey, boleh Nisa. Okey, alright. Okey, seterusnya hari ini, seterusnya terangkan kepada kamu semua, okey, anak-anak di luar sana, di depan sana, sama ada pelajar sekolah ataupun bukan sekolah pun. Sebab ini subjek yang sangat universal. Okey. Betul. Setiap orang mesti bijak menguruskan kewangan. Okey, mesti ada perancangan. Sebab apa? Perancangan kewangan ini perlu diamalkan oleh setiap individu. Okey. Keputusan kewangan ini dia macam mencatur. Silap percaturan, kita kalah. Betul. Okey, betul percaturan, kita menang. Okey, jadi dekat sini setiap perusahaan kewangan kita buat rancang tu mesti dipertimbangkan sebaik-baiknya. Okey, kena tengok dulu pendapatan kita berapa, belanja kita, macam mana sikap kita berbelanja, okey, perangai kita berbelanja macam mana, okey, dan seterusnya. Dan jadi pengurusan kewangan inilah perlu dibuat secara berhemah, akan membantu kita bebas daripada bebanan hutang. Okey, alright lah murid-murid semua. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan proses kewangan? Nisa ada boleh bagi pandangan tak agak-agak? Apakah itu proses pengurusan kewangan? Proses pengurusan kewangan, saya rasa proses di mana kita kena betul-betul ambil tahu berapa pendapatan kita dan berapa belanja kita setiap bulan untuk memastikan kita mampu untuk bayar semua komitmen. Alright, Betul nasib tak? baik, betul. Okey, nasib pandai baik, Nisa. Okey, terima kasih Nisa ya. Jadi pengurusan kewangan ini adalah satu proses yang melibatkan pengurusan wang. Okey, kita uruskan wang kita daripada sumber pendapatan kita terhadap simpanan, belanja, perlindungan dan pelaburan. Okey, bagaimana kita uruskan? Okey, nama pun pengurusan. Jadi dalam proses ini Nisa kena tahu, anak-anak murid juga kena tahu, terdapat 5 proses pengurusan kewangan yang kita perlu akur, kita perlu ikut supaya kita bebas daripada beban kewangan. Yang pertama sekali, sebagai manusia, sebagai seorang pekerja, kita harus menetapkan matlamat kewangan kita. Okey, Nisa ya. Alright, so matlamat kewangan ada 3, iaitu yang pertama sekali adalah jangka pendek. Okey, jangka panjang, jangka sederhana. Semua saya bercerita lebih. Okey, nampak pendek, panjang, sederhana. Agak-agak murid saya faham tak apa maksud jangka pendek, panjang, jangka sederhana ni? Saya tanya mereka. Baik, Cikgu. Ada tak siapa yang cuba jawab apakah yang dimaksudkan dengan jangka pendek, panjang dan sederhana? Ada yang nak kongsikan? Kalau cuba boleh angkat tangan. Senyum-senyum je semua. Agak-agaklah. Kalau tak tahu tak apa. Okey, kita membantu. Betul? Okey, Mitten. Silakan Mitten. Jangka pendek tu mula dari umur 20 sampai umur 30 macam tu. Jangka panjang tu mula dari umur 30 sampai umur 55 macam tu. Lepas tu jangka sederhana mula dari 55 sampai mula dari 55. Alright, terima kasih Mitten. Okey, Mitten bercakap berkenaan dengan umur. Jadi Betul. ada segi saya kena betulkan sikit ni saya. Baik. Sebab apa? Sebab matlamat kewangan ni bukan diukur pada umur. Tapi bergantung pada daripada bila kita bekerja. Okey, contohnya. Tapi jadi saya terangkan sini, jangka pendek ialah merujuk kepada perancangan kewangan, tempohnya adalah
kurang dari 5 tahun. Contoh nak beli apa? Nak beli telefon, nak beli laptop, nak beli motor, itu adalah jangka pendek. Okey, jadi kewangan pun tak perlu banyak sangat. Jangka panjang pula menunjukkan jangka panjang lah. Jangka panjang lebih daripada 15 tahun. Contohnya nak beli rumah, nak simpan wang persaraan dan sebagainya. Dan antara pendek dan panjang ada pula sederhana, iaitu antara 5 tahun hingga ke 10 tahun begitu. Jadi contohnya nak beli kereta, okey, nak bayar wang angsuran rumah. Itu contoh. Okey, jadi terdapat 3 jangka masa matlamat kewangan. Jadi kita pandai aturlah. Contohnya, di sini tengok contoh. Okey, ada umur. Katakan orang ini dia bekerja umurnya 20 tahun macam itu cakap tadi. Okey, so dia target 5 tahun lagi nak berkahwin. Nak kumpul 15,000 contohnya. Okey, kemudian ke depan lagi dia rancang nak beli kereta sendiri, nak beli rumah sendiri. Itu jangka sederhana. Dan hujung sekali ialah jangka panjang. Maksudnya tempoh itu lebih lama dan kosnya pun lebih tinggi. Itu maksud jangka pendek kurang 5 tahun, kos sederhana, okey. Jangka sederhana antara 5 ke 10 tahun, kosnya sedikit besar, dan jangka panjanglah yang paling tinggi lagi lah belanjanya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, okey. Yang kedua adalah kita akan menilai kedudukan kewangan. Kita mesti menilai kedudukan kewangan kita. Kita tak boleh membuat rancangan je. Okay? Kena tahu gaji kita berapa, selain daripada gaji apa pendapatan kita, okay? Dan seterusnya apa belanja kita, semua tahu. Jadi dalam ni melibatkan kita harus menilai aset kita dan liability kita. Aset adalah harta yang kita ada, pendapatan yang kita ada. Manakala liability lah apa saja hutang yang kita ada. Itu maksudnya itu. Okey? Alright. Kemudian, yang ketiga adalah kita harus mewujudkan pelan-pelan. Kita dah rancang dah, kita tahu dah apa sumber kita, apa belanja kita wujudkan pelan-pelan. Okey, di sini kita kena tahu, iaitu pendapatan kita ada berapa. Okey, jadi di sini pendapatan kita ada 2 jenis. Yang pertama adalah pendapatan aktif dan tidak aktif. Yang kedua adalah perbelanjaan pun sama juga, ada pendapatan tetap dan tidak tetap. Belanja tetap ni contoh macam Nisa tadi dia cakap tadi, ada bayar rumah, kereta. Okey, itu semua tu yang mana bank kata untuk setiap bulan. Jumlah sama, tak berubah. Itulah tetap namanya. Yang tak tetap ni macam mana? Belanja dapur. Bulan ni 500, bulan depan 300. Tidak tetap itulah yang tidak tetap. Baik. Okey, pendapatan aktif tak aktif pula apa dia pula? Okey, yang aktif ni secara umumnya adalah gaji kita. Okey, yang tak aktif ni apa pula contohnya? Okey, contoh katakan Nisa simpan duit dalam ASB contohnya. Okey, simpan sekali ya. Tapi hujung tahun diumumkan dividen. Itulah pendapatan tidak aktif. Baik. Okey, ataupun contohnya saya tulis buku contohnya. Okey, saya tulis sekali ya. Hujung tahun saya dapat royalty. Itulah pendapatan tidak aktif. Okey, aktif ni kita bekerja dapat duit. Tidak aktif ni lah kita buat kerja sekali saja, hujung tahun dapat duit. Macam dapat faedah je. Ya, itu. Okey. Jadi senang mudah pendapatan aktif ialah kita bekerja untuk dapat duit itu. Sentiasa bekerja. Tapi kalau tak aktif ni contoh macam saya ada rumah, saya sewakan. Sekali saya cari penyewa. Lepas tu bulan-bulan dapat. Itu tidak aktif. Okey, itu proses yang ketiga. Okey, proses yang keempat pula adalah melaksanakan pelan kewangan. Bila kita dah ada perancangan, kita pun kena laksanakan. Tetapi di sini kita ingat, semasa kita melaksanakan perancangan tersebut, kita harus bersiap sedia untuk mengikuti rancangan tersebut. Ramai orang gagal kerana mereka suka belanja luar jangka. Plan nak beli ini, pergi supermarket, terbeli yang lain. Ya, betul. Itu masalah dia. Okey. Jadi dalam pada itu, kita harus bersedia untuk mengubah dan juga membuat perbandingan antara belanja yang kita rancang dengan yang sebenar supaya plan kita kekal boleh capai. Kadang-kadang tu kita dah rancang cantik dah. Tapi tiba-tiba satu masa tak boleh capai. Contohnya kita rancang elok dah bulan ni. Tiba-tiba kereta kita break. Rosak pula. Terpaksa tambah pendapatan sikit. Jadi kita kena pandailah adjust supaya tidak berlaku pendapatan negatif nanti. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima, okey, sebelum tu. Contoh saya ni bagi. Okey. Contoh Encik Yasir ni, dia ada buat perancangan. Okey, dia target bil elektrik RM100 saja belanja sebulan. Makanan RM600 saja. Tiba-tiba bila hujung bulan dia dapati elektrik dia RM200. Okey, makanan RM850. Jadi adakah dia punya perancangan ikut saja dia rancang? Tidak kan? Betul. Jadi apa perlu dia buat? Di sinilah tujuan tadi Encik Yasin ni perlu bersiap sedia untuk mengubah kembali pelan dia. Okey, jadi kena adjust di mana? Sama ada dia ubah dari segi nilai yang dia sasarkan ataupun dia buat dari segi macam saya cakap awal tadi ialah penjimatan, okey, ubah suai pembelian. Itulah cara dia. Okay, itu tapi yang pentinglah kita kena buat perancangan. Okey. Kemudian yang kelima. Okey. Sebelum tu, saya perlu beritahu, okay, satu konsep yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia kepada warga Malaysia, okay, iaitu tentang konsep SMART. Apa itu SMART agak-agaknya? Okay, apa itu SMART? Adakah SMART itu kacak?
Okey. Okey, tak semestinya lah. Tapi di sini nanti cikgu akan terangkan satu persatu apa itu SMART itu. Baik. Okey, cukup sekali tahu dulu konsep yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia, oleh Bank Negara Malaysia kepada individu di Malaysia ni, amalkanlah konsep SMART. Okey, seterusnya anak-anak murid semua dan penonton-penonton, yang kelima adalah bila dah rancang, dah laksanakan, kita harus sentiasa bersedia untuk mengkaji semula dan semaklah kemajuan kita punya pelan keuangan tersebut. Okey, di mana di sini apa tujuannya? Yang pertama adalah kita buat kajian supaya apa yang kita perlu lakukan kalau berlaku ketidakpatuhan pada pelan kita tu. Macam cakap awal tadi, sama ada kita terlebih belanja ataupun terkurang. Kalau terkurang lagi baguslah. Betul. Tapi ini kalau terlebih belanja, apa kita kena buat? Okey. Lagi bagus di kesan awal supaya tidak tersepit di hujung bulan. Okey. Yang kedua, kita perlu pastikan supaya setiap bulan aliran tunai kita perlu sentiasa positif. Baik. Jangan negatif. Ataupun sekurang-kurangnya Nisa, kita perlu pastikan aliran tunai kita sentiasa seimbang. Pendapatan kita dan belanja kita sama banyak. Baik. Okey, tapi lagi bagus biarlah pendapatan kita lebih. Betul. Okey, yang ketiga lah, jika negatif, apa kita perlu buat? Inilah tujuannya kita membuat pengurusan kewangan supaya kita dapat segera melaksanakan perubahan, perancangan baru supaya dapat dibaikilah apa yang kurang tu. Okey. Jadi apakah tujuan pengurusan kewangan? Okey. Yang pertama sekali ialah dengan adanya pengurusan kewangan ini, kita akan dapat merancang kewangan kita dengan lebih baik lagi. Okey. Ada orang, ada individu yang suka berbelanja, dapat gaji hari ini baru dia fikir, oh hari ini aku nak beli ini, beli ini, beli ini. Ataupun ada individu yang suka beli barang dulu. Tengok Lazada, tengok Shopee, isi cantik barang, beli. Itu biasa berlaku. Bahaya. Itu yang menyebabkan berlakunya masalah keberhutangan dan tak cukup duit. Kerana suka buat kerja last minute, suka buat kerja tanpa dirancang. Baik. Jadi ingatan kepada Nisa, kepada murid-murid semua, kepada semua penonton, pandai-pandailah menguruskan duit kita. Ada orang kata, duit aku ikut suka aku lah. Ya. Memang betul-betul. Duit boleh cari. Tapi nanti jangan hujung bulan kau cari aku sebab duit kau tak cukup. Tak nak gitu. Jadi yang kedua pula, dapat mengawal perbelanjaan kita. Khususnya lah, sebab apa? Sebab hidup kita ni memang nak tak nak kita bersetuju dengan hakikat, terpaksa berhutang. Contoh kalau Nisa lah, tak mampu nak beli rumah harga RM500,000. Jadi macam kita nak juga rumah tu. Terpaksalah berhutang. Jadi berhutang ni apa jadi? Setiap bulan Nisa kena bayar ansuran. Boleh berhutang. Tetapi pastikan hutang itu, ansuran itu sentiasa masih lagi di bawah kita punya kawalan. Maksudnya kalau hujung bulan tu tolak sewa rumah, tolak belanja rumah, tolak belanja kereta, masih lagi di bawah kawalan kita. Itu masih baguslah. Hutang memang tak kena hutang lah hidup kita sekarang ni. Yang ketiga adalah dapat membetulkan kita punya aliran tunai. Macam cakap awal tadi, juga sekarang ni, bila kita dah buat pengurusan kewangan tu, kita akan nampak, di sinilah aku nampak aku macam terlebih belanja. Kena baiki. So, kenalah. Sama kita buat dari segi penjimatan, dari segi kita mengurangkan pembelian ataupun kita membatalkan apa yang tak perlu. Contoh katakan saya. Merancang nak pergi bercuti ke luar negara contohnya. Tiba-tiba tengok ada belanjaan saya, tak cukup lah nampaknya. Kita pun cakap kat isteri baik-baik. Yang, bulan ni kita pergi cuti dalam negara dah lah ya. Kenapa tak pergi luar negara? Bajet tak cukup lah yang. Macam tu gitu. Kita pun dapat pujuk orang rumah kita. Macam tu lah. Alright. Yang keempat, dapat merangka strategi. Inilah yang sangat penting sekali. Bila mana kita ada pelan keuangan yang baik, kita ada pengurusan keuangan yang baik, kita akan tahu. Dan kita pun tak kelang kabut, tak susah hati. Kalau ini tak menjadi, kita guna plan B. Kita guna plan C. Tapi apa sekalipun, memang perlu kita buat pengurusan keuangan tersebut. Nisa ada pertanyaan apa tak Nisa? Saya nak tahu, kalau aliran positif tu bermakna pendapatan kita lebih daripada belanja, ada baki. Kalau perbelanjaan kita lebih besar daripada pendapatan, aliran itu negatif. Macam mana kalau pendapatan kita dengan belanja kita sama saja setiap bulan? Alright. Terima kasih Nisa. Satu soalan yang sangat baik. Yang terbaik sekali adalah pendapatan kita sentiasa melebihi perbelanjaan. Itu bagus. Namanya adalah aliran tunai positif. Baik. Tetapi kadang-kala hakikat kehidupan kita, kadang-kadang kita terlebih belanja. Itu namanya adalah aliran tunai negatif. Bila mana pendapatan kita kurang daripada perbelanjaan kita. Tapi dari segi soalan Nisa tadi ialah tentang belanja dan pendapatan sama. Cukup-cukup je. Itu namanya adalah
aliran tunai seimbang. Okey, ini adalah yang paling minimal sekali setiap individu perlu capai. Okey, jangan terkurang, lebih tak apa. Baik. Okey, sebab apa? Sebab kita ni cukup takut. Okey, macam mana boleh tak saya pantun sikit Nisa? Boleh cikgu, tak ada boleh. masalah. Malam hari melihat bintang. Okey, terjun ke kolam berenang-renang. Okey, janganlah hidup suka berhutang. Hati nanti hidup tak tenang. Okey Nisa ya. Jadi ingatan kepada Nisa, anak-anak murid saya semua sekali, pandai-pandai urus keuangan kita. Okey, jangan tunjuk action belagak kaya. Okey, biar papa asal apa? Biar papa asal bergaya. Jangan begitu. Okey. Orang kata apa? Ukur baju di badan sendiri Nisa ya. Okey, supaya kita punya kehidupan tenang dan aman, tidak diserang oleh cat merah dan sebagainya. Ya, Okey, cikgu, secara ringkasnya, cikgu ada sebut mengenai pendapatan aktif dan tidak aktif. Mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut di situ. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Pendapatan aktif ni, contoh sebagai saya Nisa ya. Okey, saya seorang guru. Pendapatan utama saya adalah gaji seorang guru. Jadi saya bekerja hari pergi sekolah, dapat gaji. Itulah pendapatan aktif saya. Baik. Saya pergi, kadang-kadang saya hujung minggu saya pergi tuition, buat tuition. Okey, saya bekerja untuk tuition tersebut, dapat upah. Itu aktif. Aktif. Tetapi kalau saya dapat duit, simpan dekat bank, kemudian hujung tahun diumumkan ada bonus, ada dividen. Itulah tidak aktif. Maksudnya, saya tak perlu buat kerja, tapi saya dapat duit itu. Ataupun saya ada sebuah rumah, saya sewakan. Dan saya cuma buat kerja sekali ya, cari penyewa. Dah ada penyewa tu saya relax. Okay. Setiap bulan duit masuk. Itulah pendapatan tidak aktif. Iaitu yang tidak perlu dilakukan kerja tapi duit masuk sentiasa. Itulah pendapatan tidak aktif. Baiklah, penjelasan yang cukup jelas saya kira, dan secara ringkasnya apa yang saya boleh katakan, kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal sebenarnya. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita, jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran matematik bersama saya Nisa K dan Cikgu Azman. Cikgu, saya pasti ramai murid-murid yang tertanya-tanya apa itu konsep SMART. Boleh cikgu terangkan? Okey, terima kasih. Sebelum saya pergi lebih jauh, nak tanya oleh anak murid saya. Boleh. Anda semua okey? Anda semua Kalau okey? okey, angkat tangan. Dua-dua. Kalau okey. Alright. Semua okey. Sentiasa okey. Terbaik. Alright. Okey, konsep SMART. S-M-A-R-T. Apa itu SMART? Okey, SMART. S-M-A-R-T. Apakah itu SMART? Adakah kacau saya cakap tadi? Okey, tidak sesuai. Dalam konsep kewangan, SMART ini menunjukkan satu kaedah yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia untuk diamalkan oleh semua rakyat Malaysia supaya dapat urus keuangan dengan baik. Okey, apa itu SMART? Okey. S yang pertama tu Nisa dan murid-murid semua, S merujuk pada spesifik, khusus. Okey, itu apakah matlamat keuangan kita? Itu maksud SMART. Spesifik S. Okey, contoh katakan saya nak membeli sebuah kereta berharga 3,000. Jadi matlamat saya adalah nak membeli kereta berharga 3,000. Itu S. Kemudian M, measurable, iaitu boleh diukur. Ini merujuk kepada ada tak nilai yang kita boleh tahu, yang kita perlu simpan. Contoh macam tadi, nak beli kereta berharga 3,000 dan saya perlu membayar saya perlu menyimpan sebanyak RM600 sebulan. Contoh. Baik. Jadi saya tahu saya perlu menyimpan RM600. Itu masuk kategori measurable, boleh diukur. Okey, yang ketiga ialah A, attainable. Itu boleh capai. Boleh capai ataupun tidak. Okey, yang ini akan merujuk kepada tengok keuangan kita, adakah kita boleh simpan 600 tersebut. Contoh kes saya tadilah. Okey, itu A, attainable. Okey, yang keempat ialah R, realistic. Okey, pelan keuangan saya tu realistik ataupun tidak. Okey, kita tentukan. Dan yang T adalah
tempoh ataupun time bound, tempoh masa. Itulah maksud bagi spesifiknya adalah kepada spesifik, measurable, attainable, realistic dan juga time bound iaitu SMART. Okey, Baik. dalam bahasa Inggeris lah. Okey, jom kita mendalami lebih dalam lagi. Apakah itu SMART? Okey. Contohnya, Encik Yusof akan menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan lagi. Okey, sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan sebanyak RM200 untuk tujuan daripada pendapatan bulanannya sebanyak RM2,500. Okay. Untuk mencapai matlamat kewangan tersebut. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof akan memenuhi kehendak SMART tu? Okey. Kita faham cerita ni. Encik Yusof ni nak sambut hari keluarga. Ya. 6 bulan lagi. Kos untuk hari keluarga tersebut dia bertanggung adalah RM1,500 dan dia tahu dia kena simpan RM250 selama 6 bulan daripada gaji dia keseluruhannya adalah RM2,500. Adakah dia memenuhi pendekatan SMART? Jom kita cek sama-sama. Baik. Okey, yang pertama sekali. S, spesifik. Okey, Nisa. Apakah matlamat utama Encik Yusof ini? Matlamat utama untuk menyimpan RM1,500 dalam masa 6 bulan. Okey, terima kasih Nisa. Adakah saya tanya, bukankah matlamatnya adalah hari keluarga? Hari keluarga. Saya cuba tanya Nisa. Okey, Nisa kata tadi ialah matlamatnya adalah simpan RM1,500. Baik. Tapi adakah matlamat utamanya boleh tak saya kata matlamat dia adalah menyambut hari keluarga di Port Dickson? Boleh tak? Boleh. Okey, Boleh tak cikgu? Terima Kita kasih, semak Nisa. cikgu. Okey, ni persoalannya akan bermain sentiasa. Okey. Kita punya S spesifik mesti merujuk pada apa yang melibatkan keuangan. Okey. Memang dia nak pergi hari keluarga. Baik. Tetapi matlamatnya bukan itu. Matlamatnya adalah nak simpan duit untuk perbelanjaan program tersebut. Jadi itulah S dia. Simpan RM1,500 untuk hari keluarga. Kalau dia beritahu jawapannya adalah menyertai hari keluarga, itu dah salah dah nanti. Baik. Okay? Dia mesti melibatkan sejumlah wang. Baik. Okay, itu S. Okey, M. Measurable. Boleh ukur tak boleh ukur? Di sini soalan menyatakan bahawa dia perlu simpan RM200 sebulan. Dia tahu jumlah dia perlu simpan. Maka dia memenuhi konsep M. Okey, boleh diukur. Sebab apa? Dia tahu dia kena simpan sebanyak mana. Okey. A. Attainable. Boleh capai tak? Okey, sekali pandang Nisa agak boleh capai tak? Pendapatannya RM2,500 sebulan. Dia nak simpan RM250 saja. Cukup tak? Boleh capai tak? Cukup, Okey, boleh. boleh. Pandai. Okey. Jadi A. A inilah kita membandingkan jumlah dia nak simpan dengan jumlah dia ada. So dekat sini bolehlah capai. Okey. Baik. Iaitu dia hanya perlu simpan RM250 saja. Sedangkan pendapatannya RM2,500. Baik. Okey. Tetapi adakah realistik? Okey. Untuk menentukan realistik atau tidak, kita tengok. Dia perlu simpan RM250 selama 6 bulan. Agak-agak 6 bulan nanti dapat kumpul tak RM1,500? Kira-kira murid-murid Dapat ada tak? boleh jawab tak? 250. 6 bulan. Ha. Dapat kan? Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Okey. Di sini dia realistik Anissa kan? Sebab apa? Sebab selepas 6 bulan kita darabkan RM250 dengan 6 memang dapat RM1,500. Baik. Jadi bila mana yang dihasratkan itu tercapai pada tempohnya, maka dia adalah realistik. Dan T merujuk pada tempoh masa. Okey. Jadi selama 6 bulan. 6 Jadi bulan. T ni paling mudah sekali lah. Okey. Faham tak murid-murid semua? Faham ya? Okey, itulah. Jadi konsep SMART ni kena faham betul lah ya. Okey, alright. Untuk uji tengok faham tak faham ni. Baik. Okay? Saya bagi satu lagi soalan yang mudah untuk anak-anak fikirkan. Okey, lihat di sini. Okey, saya nak minta seorang pelajar untuk bacakan soalan. Boleh? Silakan, ada murid yang nak cuba. Cuba angkat tangan sebab baca. Okey, Silakan, silakan. Amani. Amani Aisyah. Zakia ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa 8 bulan. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM5,000. Zakia akan menyimpan RM450 daripada RM500. Lebihan pendapatan bagi tujuan tersebut. Dengan mengamalkan konsep SMART, nyatakan setiap konsep dengan jelas. Okey, terima kasih Amani Aisyah. Okey, lancar dan juga jelas ya. Okey, jadi di sini ceritanya beginilah. Zakiah ini nak beli kereta berharga RM50,000 8 bulan lagi. Baik. Okey, jadi dia nak simpan untuk bayar wang deposit kereta sebanyak RM5,000 yang mana dia merancang nak simpan sebanyak RM400 daripada lebihan yang duit yang dia ada lah RM500 sebulan. Baik. Okey, jadi dengan konsep SMART, adakah dia minta terangkan konsep SMART ni?
satu persatu. S tu apa benda? Okey, M tu apa? Jadi untuk di sini cikgu nak test semua anak-anak murid kita. Okey. Baik. Cikgu nak kita bagi masa daripada Nisa ya. Boleh. 2 minit pada mereka 2 untuk minit, tak ada cuba masalah. lengkapkan SMART. Sekejap lagi, okey, cikgu dengan Kak Nisa akan bertanya seorang demi seorang. Apakah SMART masing-masing? Okey, silakan. 2 minit cikgu bagi. Silakan murid-murid di rumah juga boleh cuba untuk menjawab soalan ini. Kita tengok nak beli kereta RM50,000 dalam masa 8 bulan. Lepas tu cikgu dia dah bayar berapa tu wang pendahuluan? RM5,000. Pula lah RM5,000. Lepas tu dia nak simpan 450. Macam mana murid-murid di rumah? Mesti dah ada yang dah boleh congak cikgu. Okey, Realistik ke tidak? Mengikuti konsep smart atau tidak? Betul tak cikgu? Betul ni, Konsep Hasna. smart. Okey. Okey, kita bahagi. Murid-murid semua tengah tekun mengira. Saya pun nak kira lah 4,000. Berapa? Tengok. Saya punya kalkulator pun nak meletup mengira ni. Bahagi. Okey, setiap murid mesti faham betul lah apa itu SMART itulah. Supaya Baik. tidak silap tulis. Kalau ada yang dah ada jawapan, boleh terus angkat tangan. Kita tengok konsep daripada S, M, A, R dan T. Ada? Yang dah sedia tak apa, angkat je tangan. Mitten Raj, silakan. Okey, kita mula Mitten Raj. Okey, kita mula Mitten Raj. Okey, Mitten, sebutkan SMART anda. Mungkin boleh satu seorang cikgu, S, M, A, R, T. Okey, boleh juga. Okey, Mitten sebutkan S. S saya ialah sediakan RM5,000 wang pendahuluan pembelian kereta. Okey, terima kasih. Okey. Okey, murid-murid yang 3 orang lagi cek ya. Mitten kata tadi ialah bercadang menyimpan RM5,000 wang pendahuluan. Okey, ada tak yang jawab nak beli kereta baru berharga RM500,000? RM50,000, sorry. Okey, siapa yang jawab nak beli kereta RM50,000? Itu tidak betul. Tidak tepat. betul. Jawapan yang sepatutnya adalah matlamat dia adalah untuk simpan wang pendahuluan sebanyak RM5,000. Okey, jadi siapa yang apa jawab betul itu Tanda. tik untuk diri sendiri. Okey, Okey. beri star. Okey, M pula. Okey, siapa jawab M? Siapa nak kongsikan M? Kat tangan. Okey, Fatia. Silakan Fatia. Syahira. Silakan Fatia. M. Dia perlu simpan RM625 sebulan. Okey, alright. Terima kasih Fatia. Ada tak pelajar lain yang beri jawapan yang tak sama dengan Fatia? Saya nak bertanya dulu. Fatia kata dia simpan 625. Okey, okey. 2 orang tak. Okey, yang angkat tangan ni sebenarnya Amani. Amani simpan berapa Amani? RM400.50. Okey, RM450. RM450. Mitten? RM450. Okey, sama. Okey, alright. Sama jawapannya. Dania Sofia, senyap saja. Okey, berapa Dania simpan? RM450 juga. Okey, sound dia tak buka sound. Okey, tak apa. Terima kasih Dania Sofia. Okey, berhati-hati di sini ya. Di sini nampaknya Mitten dan Amani, dia kelihatan ternampak di situ ada simpan 450 dari 500. Okey, di situ dia kata Zakia akan simpan. Tapi matlamat sebenarnya adalah dia harus menyimpan 625. Kenapa agaknya? Kerana RM5,000 dibahagikan dengan 8 bulan bersamaan dengan 625. Itu yang sepatutnya dia simpan. Okey, faham ya? Jadi yang M tu merujuk pada berapa dia kena simpan. Okey, bukan berapa yang dia nak simpan, berapa yang dia kena simpan. Dia kena simpan. Alright. Okey. A ini barulah kepada attainable tadi. Okey, di mana dia kata dia akan simpan 450. Jadi boleh capai tak? Boleh capai. Sebab apa? Lebihan pendapatan dia ada 500. Dia cuma nak simpan 450. So bolehlah capai benda tu. Ya. Okey, jadi boleh dicapai. Tetapi realistik ataupun tidak. Okey, untuk menguji realistik ataupun tidak, kita akan tengok yang dia simpan tu boleh tak cukup tak 5,000 selepas 8 bulan. Jadi dekat sini, okey, bila kita kira-kira nanti, kalau kamu dah kira, kamu cek jawapan kamu ya. Kamu kira 450 didarabkan dengan 8, okey, akan dapat sebanyak berapa? Semua Okey. kira-kira bersama-sama. Okey. Bila ada kira nanti, anda akan dapat 3,600. Baik. Betul? Okey. Jadi di sini, dia perlukan 5,000. Tapi selepas 8 bulan, dia hanya kumpul 3,600 saja. Sebab apa? Dia simpan 450. Maka ini tidak realistik. Okey, sebab apa tak realistik? Sebab tak boleh capai jumlah matlamat. Baik. Nak cari 5,000 dapat kumpul 3,600 saja. Tak cukup. Jadi, bila tak cukup, tidak realistik. Tempoh masa semua orang tahulah 8 bulan. Baik. Okey, alright. Jadi murid-murid semua kat sini, bagaimana? Kalaulah dia nak juga capai, apa perlu dia buat?
Yang pertama sekali dia boleh buat ialah tambahkan tempoh masa. Baik. 8 bulan jadi kepada setahun ke 12 bulan, 13 bulan gitulah. Tambahkan tempoh masa. Ataupun dia tambahkan simpanan dia daripada 450 kepada 500. Tetapi kena tambah tempoh masa. Kenapa? Sebab dia hanya ada lebihan 500 sahaja. Okey? Jadi dia boleh tambah paling tinggi pun 500 je lah. Baik. Okey? Dan ataupun dia perlulah buat kerja lebih masa. Okey? Buat kerja sambilan untuk mencapai juga matlamat tersebut Nisa ya. Okey, alright. Baiklah, sekarang kita dah tahu situasi yang diberikan dan murid-murid dapat menjawab, mengaplikasikan konsep SMART pada soalan yang diberikan. Kita akan beristirahat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana menonton saluran Didik TV KPM anda di slot menengah atas bersama-sama saya Nisa K dan Cikgu Azman bagi mata pelajaran matematik. Dan sekarang kita nak sama-sama lakukan latihan pengukuhan bagi topik pengurusan kewangan bersama-sama dengan murid kita hari ini. Jom Cikgu kita mulakan. Okey, alright. Okey, pengukuhan. Bila sebut kukuh ni maksud kita dah mahir dah. Okey, jadi murid-murid mesti sudah tahu apa itu aliran tunai, positif, negatif, okey, apa tu aliran tunai seimbang, dah tahu juga tentang konsep pengurusan keuangan dan juga dah didedahkan dengan konsep SMART, SMART. Jom saya nak kukuhkan lagi, nak uji tengok anak murid kita ni betul tak betul mereka dah faham. Alright. Tengok soalan saya. Okey. Pengukuhan topik saya ni ialah anda kena jawab soalan pengukuhan. Okey. Rosli mempunyai pendapatan bulanan berjumlah RM10,000. Jumlah pilihan tetap beliau adalah RM3,000 dan pilihan tidak tetap pula adalah RM2,200 sebulan. Beliau memastikan 10% gajinya untuk simpanan tetap bulanan. Dia merancang nak beli sebuah rumah 2 tingkat berharga RM300,000 5 tahun lagi. Tetapi dia hanya perlu bayar 10% bayar pendaluan daripada harga rumah tersebut dalam tempoh 8 bulan. Baik. Soalan pertama, berapakah simpanan bulanan dalam ringgit Malaysia yang perlu disimpan oleh Rosli bagi mencapai tersebut? Okay, ini soalan aras rendah sahaja. Baik. Okey, berapakah simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Rosli bagi mencapai matlamat tersebut? Okey, silakan murid-murid cuba jawab soalan ini. Jom kita kira bersama-sama. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama kira-kira. Kita nak tahu tadi berapa simpanan yang perlu dibuat dia cikgu ya? Dia perlu simpan wang pendahuluan saja. 10%. Wang pendahuluan 10%. So cari berapa 10% tu? Daripada cikgu, harga rumahnya. Harga rumah tu tadi RM300,000. Nak bayar 10% sahaja. 10%. Boleh? Ada kalkulator. Okay, kita kalau tekan ada pelajar, kalkulator, cikgu. silakan. Kalau ada pelajar dah ada jawapan, boleh angkat tangan beritahu jawapan. Okey. Oh, laju. Mitten laju Raj. betul. Okey, silakan Mitten. Apa jawapan Mitten? Saya dapat RM30,000. Okey, RM30,000. Okey, alright. Terima kasih Mitten. Okey. Mitten. Okey, berapakah simpanan bulanan? Okey. Mitten kata RM30,000. Ingat Mitten ya. RM30,000 itu merujuk kepada jumlah yang dia perlu simpan dalam tempoh 8 bulan. Iaitu 10% darab dengan harga rumah RM300,000 dapat RM30,000. Itu untuk tempoh 8 bulan. Soalan menyatakan berapakah simpanan bulanan. Jadi Mitten dan anak murid semua ya di luar sana, bila menjawab soalan, jawab ikut apa yang soalan minta ya, bukan ikut apa yang kita faham. Okey, soalan bukan minta berapa dia kena simpan, tapi soalan minta lah setiap bulan tu berapa dia kena simpan. Jadi langkah kerja Mitten tu baru separuh jalan. Baik, maknanya tadi cikgu Mitten baru mendapatkan berapa jumlah yang dia perlu simpan. Jumlah bayar pendahuluan 10% tersebut. Ya. Baik. Tapi soalan minta ialah berapa yang perlu simpan setiap bulan. Baik. Okey. Okey. Jadi sambung lagi cerita. Okey, ada tak pelajar lain? Ada sambung lagi? cerita tadi. Ada yang nak sambung, ada yang nak bantu?
Okey, Mitten tadi baru Siapa? dapat dekat jumlah Angkat tangan. yang dia perlu simpan, 30,000. Sekarang ni soalan minta adalah setiap bulan kena simpan berapa? Okey. Tadi Mitten dah dapatkan wang pendahuluan yang perlu dibayar adalah RM30,000. Ya. 10% daripada harga rumah. Ada yang nak ni nak jawab. Sambungan daripada Setiap kira-kira bulan kita. kena simpan berapa? Mani, Fatia, Diana, ada yang dah dapat jawapan. Selama berapa tadi? Soalan cikgu 8 bulan 8 ya? bulan sahaja. 30,000 tu perlu dikumpul dalam tempoh 8 bulan. Okey, setiap bulan kena simpan berapa? Ini pengetahuan paling basic sekali ni. Okay, siapa nak jawab? Angkat tangan. Cikgu pilih ke? Boleh juga, tak ada masalah. Okey, secara umum contoh beginilah. Kakak Nisa ada RM30,000. Ya. Nak diberi kepada 8 orang kekawannya. Jadi setiap kawannya dapat berapa ribu? Itu soalan dia. Mudah saja. Okey, ada nak cuba? Silakan. Ada yang nak cuba? Tekan-tekan kalkulator terus dapat. Okey, Untung alright, kawan-kawan. Amani. Okey, Amani, Amani silakan. Aisyah. Alright, silakan Amani. RM3,000 RM3,750. Okey, alright. RM3,750. Okey, dengan Baik. cara RM30,000 tadi dibahagikan dengan 8 bulan. Okey, itu baru menjawab soalan. Ingat yang Mitten ya, jangan tercuai begitu, rugi markah. Okey. Jadi soalan diminta tadi adalah simpanan bulanan, bukan tanya jumlah simpanan. Baik. Okey. Jadi langkah pertama ini dia. Mula-mula cari berapa dia kena simpan, kemudian setiap bulan bahagilah dengan tempoh masanya itu. Baik. Okey, kita pergi soalan yang kedua, soalan B. Adakah Encik Rosli ini seorang yang bijak dari segi pembelian rumah pada harga RM300,000? Berikan justifikasi anda. Okey, untuk pengetahuan Nisa, okey, anak-anak murid semua. Sekarang soalan SPM kan banyak yang berbentuk begini. Ya. Berikan justifikasi, berikan alasan anda. Okey, banyak memerlukan kita memikir lebih. Okey, bukan sekadar kira semata-mata. Okey, untuk soalan ini, ada tak mana-mana pelajar, murid-murid semua yang nak bagi pandangan? Adakah Encik Rosli ini bijak segi pembelian rumah tersebut? Okey, kita kongsi data, kita kongsi maklumat sikit ya. Baik. Di sini pendapatan bulanan Encik Rosli adalah RM10,000. Kaya. Okey. Belanja tetapnya adalah RM3,000. Okey. Belanja tak tetapnya adalah RM2,200. Dan dia kata tadi 10% dari gajinya simpan sebagai simpanan. So kalau gaji RM10,000, simpan 10%, bermaksud RM1,000 dia akan simpan sebagai simpanan dia. Baik. Okey. Dan kita pun tahu tadi bahawa dia perlu simpan sebanyak RM3,750 lagi untuk tujuan nak simpan bayar pendahuluan rumah. Jadi adakah Encik Rosli ini bijak dari segi pembelian rumah tersebut? Itu soalan dia. Jadi bila soalan bertanyakan tentang justifikasi untuk pengetahuan Nisa dan anak murid semua, justifikasi ni kalau kamu kata bijak, betul. Kamu kata tak bijak pun betul. Tapi alasan mesti tepat. Mesti kukuh ya. Kalau kata tak bijak, kenapa tak bijak? Mesti tepat. Okey. Ada Jadi soalan. murid-murid semua. Okey, saya dah nampak ada yang mengangkat tangan. Okey, silakan Fatia. Fatia, silakan. Justifikasi anda. Saya rasa dia bijak sebab dia boleh duduk kat rumah sendiri, tak payah sewa dah. Okey, terima kasih. Okey, itu pandangan Fatia. Okey, dia boleh duduk di rumah sendiri. Okey, alright. Terima kasih. Saya nak tanya ketiga orang lah, senang sikit. Betul. Amani Aisyah. Agak-agak bijak tak bijak dia? Apakah justifikasi anda? Tidak, sebab nanti dia punya hutang makin bertambah. Tak Ini bijak mata pula. duitan. Okey, terima kasih Amani Aisyah. Okey, Mitten, jejaka kita. Bijak tak bijak Mitten? Tidak bijak sebab pembelian ini akan menambah beban kewangan. Okey, akan menambahkan beban kewangan dia kata. Okey, terima kasih Mitten. Okey, last sekali Diana Sofia. Bijak tak bijak Cik Rosli ni? Kurang bijak. Okey, kurang bijak. Terima kasih. Okey, alright. 3 orang kata kurang bijak, seorang kata bijak. Okey, alright. Jawapan sikit tadi ialah bijak betul, tak bijak betul. Tapi alasan mesti tepat. Okey, contoh di sini, alright. Kalau kita tengok bentuk aliran tunai dia. RM10,000, tolak RM3,000, RM2,200, dia masih ada lagi baki RM3,800. Ya. Masih positif. Masih Dan dia positif. hanya perlu simpan RM3,700. Ya. Masih ada baki lagi RM50. Betul. Maksudnya dari segi konsep asalnya, dia masih mampu bayar benda tu. Dan maksudnya dia masih bijak lagi lah. Betul. Tetapi macam Syahirah Mitten cakap tadi, bila kita beli rumah nanti, setiap bulan kena pula bayar ansuran rumah. Betul. Jadi mungkin waktu itu bebanan Encik Rosli makin bertambah. Dia takut-takut tak cukup duit nanti. So, kalau kita kata jawapan tak bijak, kenapa tak bijak? Okey, yang pertama sekali lah, macam Mitten cakap tadi ya,
bila kita beli rumah, masa akan datang, beban kewangan akan bertambah. Makan bertambah. Okey, kena bayar rumah lagi apa semua tu lah. Walaupun duduk di rumah sini macam Fatin cakap. Betul. Okey, tetap kena bayar lagi. Okey, tapi kalau kata bijak, okey, kerana apa? Dia masih lagi mampu mengurus kewangan dia, dapat bayar ansuran tersebut dan dapat bayar rumah juga tersebut. Sebab dia memikirkan mungkin masa depan nanti gaji makin tinggi gaji dia. Ya. So maksudnya dia masih mampulah. Jadi, jawapan saya ulang, bijak boleh, tak bijak boleh, tapi pastikan dia punya alasan relevan dan tepat. Baiklah cikgu, nampaknya dalam pada kita berbincang topik pengurusan kewangan ni, kita sudah pun tiba di penghujung kelas kita. Jadi secara keseluruhannya, bagaimana cikgu menilai murid-murid kita hari ini, pencapaian mereka? Okey, daripada awal sampai ke akhir saya nampak mereka tersenyum. Bila senyum maksudnya mereka faham. Ya. Bila saya tanya soalan pun mereka dapat jawab dengan baik. Okey, saya tak boleh bagi kurang daripada 4. Saya bagi semua saya bagi sekurang-kurangnya 5 star. 5 bintang. Yes. Tahniah semua. Bagaimana pula kalau murid-murid ni nak lakukan lebih banyak latihan pengukuhan cikgu? Melawatlah ke portal Delima Sumberku. Di situ semuanya ada, syurga Semuanya ilmu. ada. Baiklah, boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen masing-masing. Di sini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azman kita kerana bersama-sama dengan kami dalam perbincangan topik pengurusan kewangan. Cikgu Azman yang merupakan guru kanan sains dan matematik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3, Bandar Puncak Alam, Selangor. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita hari ini, Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih murid-murid kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid yang menonton. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Selamat tinggal.